أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya mulakan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Lang Baru, Selangor Darul Ihsan, Malaysia, Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, AJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, tukang mandi mayat, ada Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah subuh kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah. Amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Baik sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, dalam hidup ini Allah Taala jadikan hidup ni sebuah perjalanan. Perjalanan ke mana? Perjalanan menuju akhirat. Dunia ni bukan tempat
tujuan kita ataupun tempat kita patut destinasi terakhir kita, tak. Dunia ni cuma tempat singgah je, singgah sedelok je, singgah sebentar, singgah sekejap je, sekejap. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Allahu Akbar. Dan perjalanan kita selepas ni adalah perjalanan alam barzah. 5 alam yang kita lewati, alam roh, alam rahim, sekarang alam dunia, sekejap lagi alam barzah. Alam barzah, alam kubur ni bukan jauh pun. Ya, perjalanan yang kita nak menuju ke alam barzah, alam kubur ni lebih kurang berapa jam lagi. Kalau kita mati pagi ni, dia tak tunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan untuk tanam. Betul tak? Mati pagi ni, hari ni settle lah. Tahu-tahu dah duduk dalam kubur dah. Dan setiap nikmat yang kita dapat ni hanya sebuah penceritaan. Apa maksud nikmat yang kita dapat ni hanya sebuah penceritaan? Kerana nikmat dunia adalah nikmat al-munqati', nikmat yang akan berhenti. Apa pun yang kita dapat, yang dapat ke yang tak dapat, akhirnya kembali sama. Jangan kata di akhirat, di dunia lagi. Di dunia orang yang kahwin 40 tahun tak ada anak, akhirnya bila duduk sesama sebaya dengan kita, Haji, ada anak tak? Ada. Berapa orang? 8. Mana? Oh, seorang duduk di Korea, dah 10 tahun tak balik. Seorang lagi, seorang duduk dekat Jepun, 12 tahun tak balik tu dia. Yang lain duduk di mana? Ada duduk di Langkawi, Sabah, Sarawak. Akhirnya ada dengan tak ada tu lebih kurang macam sama je dia. Ini dunia. Tu baru kat dunia. Bila mana kita mati, orang yang ada tanah, orang yang tak ada tanah, orang ada rumah, tak ada rumah, orang menyewa, yang tak menyewa, yang simpan aset, tak simpan aset, yang disimpan emas, ada yang simpan dalam akaun juta-juta, akhirnya sama. Sama maksudnya apa dia? Hanya cerita je lah. Kita pernah ada tanah, kita pernah yang rajin di Tanjung Karang ada tanah, di Sungai Lang ada tanah, Sungai Kelambu ada tanah, Kancung Darat ada tanah, apa lagi? Ada beli kat Kampung Edah tanah, di Kancung Tengah ada, di Kelanang ada. Boleh cerita. Tapi apa dia? Bila mati sama je. Ada dengan tak ada, akhirnya sama. Masa musim cuti sekolah baru ni, ada di kalangan kita yang pergi berjalan. Jalan mana? Pergi Terengganu, Lantan, Johor. Mana-mana pergi berjalan. Tak kala mana kita pergi berjalan di sekalian, ya, hari ni kita dah duduk sama, duduk sebelah. Jalan dengan tak jalan, duduk sama je. Maknanya apa dia? Akhirnya kita akan kembali sama. Pada malam tahun baru, kita mungkin ada buat majlis, ya, BBQ. Ini dia. Ya, ada haji-haji yang mana duduk rumah, jadi ada yang kita yang pergi morib, yang makan BBQ. Akhirnya yang makan dengan tak makan duduk sebelah sama je. Ini dia. Dah berak, dah flush dah. Maknanya dunia ni tuan-tuan, jangan kita dengki dengan apa pun yang orang lain dapat. Kerana apa dia? Akhirnya kembali sama. Akhirnya apa dia? Akhirnya semua orang tak dapat. Ya, akhirnya semua kena kembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kerana dia cuma singgah sekejap je, dia cuma lalu sekejap je. Sebagai apa dia? Piramli kata cobaan, sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana tak ada satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kita melainkan Allah Ta'ala selitkan ujian. Tak ada satu pun nikmat melainkan ujian. Jadi bila orang tu dapat nikmat, dia sedang menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat jawatan, menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun nikmat kita, ini dia. Sebab itu di dunia ni jangan ada di kalangan kita yang sombong. Kenapa dia? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang kita punya apa dia? Kita punya tubuh badan kita, kita punya parah rupa kita, luaran kita. Ini casing je, casing. Tahu casing? Bila telefon kan? Ni apa pun telefon, tukar casing. Luar je, baju je baju. Allah Ta'ala pandang apa dia? Dalam kita. Hari ya, ramai di kalangan kita yang mana apa dia? Sibuk tentang luaran. Kalau ada kereta, make up luar. Enjin dah lama tak servis, lalah kena towing, lalah breakdown tepi jalan. Lepas tu luar kita handsome, baju lawa, tiba-tiba dalaman kita tak jaga, jantung tak jaga, peparu tak jaga, dalaman. Yang paling penting luar ke dalam? Dalaman paling penting. Sebab itu hadirin sekalian, dalam hidup ni ramai orang sibuk tentang luaran, casing, rumah cantik, dalam kalau tengok ngembres. Tahu ngembres? Orang Jawa panggil ngembres. Ya, bersepah. Ni dia. Hakikat yang penting tu dalam. Ni dia. Luar orang tengok, ya Allah, macam setinggan, masuk macam kondo. Ni dia. Ya. Biar kita tengok luar tu biasa-biasa je, tapi dalaman biar kita bahagia ni tuan-tuan di sekalian, kita yang tahu. Ni dia. Orang tengok memang macam orang miskin je, macam tak ada duit je. Ni dia. Tapi kita yang tahu yang kita ni senang duduk dalam bersih. Ni dia. Rumah ni tuan-tuan dia bukan kena besar, dia kena bersih. Ni dia. Ada kan orang dulu orang susah, rumah kayu apa semua kan.
Kan dah banyak batu-batu dah. Orang dulu dia punya apa dia? Bahagia dia bersih. Tuan-tuan, orang dulu kan banyak pokok-pokok kan, pokok rambutan, pokok macam pokok, tapi lamanya bersih. Kelapa sawit pun disapunya dia. Orang dulu punya rajin. Betul tak? Lalu dekat bawah pokok kelapa sawit tu bersih je. Ada tak yang masih nyapu lagi bawah kelapa sawit? Ada tak? Dah malas dah. Dulu ya, bawah kelapa sawit nyapu. Nak beritahu apa dia? Itu ketenangan. Itulah kebahagiaan. Walaupun rumah tak besar, walaupun harta tak banyak, tapi itu ketenangan, bersih. Ini hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala ni ada beberapa gangguan. Antaranya nombor satu iaitu apa dia? Bisikan syaitan. Setiap di kalangan kita dia kena bisikan ni. Bisikan ni tuan-tuan dia datang. Ya, kalau kita tengok apa pun, dia datang melalui sangkaan, dia datang melalui bakhil, dia datang melalui ujub, dia datang melalui kagum dengan diri, ujub, dia datang melalui riak, dia datang melalui takabur, sombong. Ini dia. Allah Ta'ala lebihkan di kalangan kita dengan harta yang tak sama. Yang ni lebih dekat apa dia? Yang ni lebih kat isteri. Mula bangga. Orang Arab kata, orang yang bini seorang miskin. Tuan-tuan, siapa yang bini seorang tu miskin lah. Saya miskin juga ni. Itu dia. Kalau bini 2, 3, 4 baru kaya je. Itu dia. Miskin. Maknanya kita miskin bini lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang kaya dia melalui apa dia? Melalui yang namanya isteri, seramah 4. Ada orang kaya melalui apa dia? Harta. Ada orang kaya melalui. Tentu hadis sekalian, mari kita memfokuskan pada topik kita pada hari ini berkaitan tentang apakah keuntungan sebenar. Dan selama ni kita salah melihat untung. Ni dia. Wah, untung dia bini dia 4. Wah, untung dia bini anak ramai. Untung dia tu allowance besar. Untung dia gaji besar. Untung dia jawatan besar. Untung dia pengikut ramai. Ni dia. Untung dia Allah Ta'ala bagi dia sehat. Umur dah 80 sehat lagi. Untung. Untung ni apa? Jangan kita meletakkan kesimpulan untung terlebih awal. Ini dia. Apabila seorang itu diberi nikmat dunia, diuntung nanti dulu. Ya, pada malam Jumaat biasa kita akan baca tahlil Yasin. Ada orang sponsor makanan 40 bungkus. Ini dia. Ya, yang hadir 160 orang, yang disponsor 40 je. Geng-geng tak baca doa senyum sampai ke telinga. Bawa balik nasi ambeng bontrot. Dapat. Geng-geng baca doa, sembahyang sunat, baca al-Mulk, keluar melopong, tenganga. Wes entek ji, wes entek. Wes lah orang ada rezeki tu dia. Tak ada rezeki tu. Ini dia. Yang tak ada baca doa tu, balik tu senyum je bawa nasi ambeng. Balik-balik rumah yang dah masak ke? Masak dah tu dia. Sekali anak pun tengok, anak je nasi Z, nasi Y. Tengok apa nasi ambeng. Nasi ambeng dalamnya apa dia? Adalah gerai bulu ayam, ada kacang, ada serunding sikit. Tengok ada mi kan. Mok ada dia. Ingatkan ayam cheese kata dia. Itu dia. Anaknya tak makan. Maknya dah masak, lala masuk dalam peti ais 3 minggu. Akhirnya apa dia? Akhirnya dibuang. Ya, nak kena jawab satu bungkus nasi ambeng di hadapan Allah Ta'ala yang kita buang, tuan-tuan. Yang haji yang keluar tu tengok nganga Allah habis dah, tak apa lah, tak ada rezeki. Ya, anak tanya, "Ya, dah makan belum?" Kata dia. Kebetulan baru lepas gajian, ya, jom kita pergi, ya, kat Kancung Darat tu banyak apa dia? Kedai tom yam, makan siakap 3 rasi. Siapa untung? Tuan-tuan, jangan kita mendefinisikan untung cepat sangat. Ya, sekarang ni zaman scam, tuan-tuan. Ni dia, ramai jumpa saya. Ada yang 250,000, ya, jumpa saya. Baru ni makcik 130,000 rugi jumpa saya. Ramai jumpa saya, ya, yang mana kena tipu. Kita sebelum ni kata untunglah kau, ya, yang mana apa dia sekarang ni makan duit pencen senang apa semua. Kita tak tahu, tuan-tuan. Rupanya, tuan-tuan, ada orang setengah di antara kita untung, kumpul duit, akhirnya bagi kad scam 500,000 juta. Maknanya daripada muda sampai tua tu kerjanya kumpul duit untuk bagi orang je. Ini dia. Ada yang dia kumpul beli motor, akhirnya dia cuma tukang kumpul yang pakai orang lain. Motor bisuku kena rembat. Ini dia. Ramai. Maknanya, tuan-tuan, jangan definisi untung cepat sangat. Habis tu untung tu apa, ustaz? Untung yang kita kata, ya, untung tu yang tak nak bontong tu, tahu? Lawan untung bontong orang Jawa panggil. Ya, apa-apa sahaja nikmat yang kita dapat, sikit atau banyak, kalau kita boleh gunakan untuk mentaati Allah, itulah keuntungan sebenar. Kerana dunia ni, tuan-tuan, kita akan tinggalkan sekejap lagi.
Dunia, rumah tinggal, ya, adik-beradik tinggal. Tuan-tuan, kita akan sampai satu masa yang mana bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan di pembaringan. Bila malaikat Israel datang ni tuan-tuan, kita mula dicabut nyawa, roh kita mula diangkat pada dia menghadap Allah Taala. Ketika mana roh kita soleh, Allah Taala terima roh kita. Bila mana kita tak soleh, lawan tidak soleh, taleh, maka roh kita akan dilempar masuk ke dunia semula. Dia dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan hina dina. Masuk semula ke dalam jasad. Orang saleh dia akan masuk semula ke dalam jasad dia, tetapi dibawa dengan diiringi malaikat dalam keadaan yang sangat mulia. Adapun orang yang taleh ni akan dilempar masuk dalam jasad semula. Bila masuk dalam jasad semula tuan-tuan, kita umpama mimpi tuan-tuan. Kita rasa kita mula belum sedar lagi. Aku ni kat mana ni sebenarnya ni? Tengok gelap je. Kita mula meraba-raba tanah. Ya Allah, gelap, bau tanah. Rasanya tadi pakai perfume malaikat subuh tadi. Ni bau kapur barus je, bau kapur barus. Ni dia. Rasa pula rasanya pakai baju peci, pakai baju Melayu warna merah ni. Dia paha putih je, putih ni. Dah mula perasan dah kain kapan. Ni dia. Mula sorang-sorang di bau tanah. Jerit kita, panggil macam-macam, panggil YB, panggil Tan Sri, panggil tok kampung, panggil imam, panggil kawan, panggil anak-anak, jerit, tak ada siapa nak dengar. Sorang-sorang duduk dalam tu. Masa tu tuan-tuan, betapa kita tahu yang kita telah mati, maka di sana yang akan temankan kita adalah Al-Quran yang kita baca. Betul tuan-tuan, bacalah Al-Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi pembela, akan menjadi peneman kepada sesiapa yang membacanya. Dalam hidup ni tuan-tuan, tak ada yang kekal di dunia ni. Kalau tuan-tuan rasa kita bertambah umur, kita mula keseorangan, naik motor seorang-seorang, balik seorang-seorang, duduk rumah seorang-seorang. Memang itulah hakikat perjalanan hidup. Akhirnya kita kembali seorang. Allah Ta'ala lahirkan kita seorang, besok nanti seorang kecil-kecil. Masa kita baby, mana ada kawan baby. Dan kita akan kembali. Dunia ni putaran hidup. Ini dia. Kita pernah duduk zaman yang mana orang tolak kita seronok naik stroller, orang tolak kita. Takkan sampai masanya kita tolak aja. Masuk umur 4-5 tahun nak naik stroller, mak marah. Tak payah, jalan. Dah pandai berjalan. Ini adik punya tadi. Kita pernah masuk zaman naik basikal, pernah masuk zaman geng pemotoran, kita masuk zaman naik kereta, modified sana, modified sini. Kemudian kita pusing balik, naik motor balik, tapi bukan biasa-biasa, motor besar lah, geng-geng motor besar kan. Habis motor besar kita pusing balik, naik basikal balik. Pergi mana? Exercise. Pergi mana? Sungai Kelambu tu. Itu dia, naik basikal. Pusing balik, lepas tu naik naik wheelchair, kena tolak balik. Itu putaran hidup kita tuan-tuan. Kerana dunia ni tuan-tuan di sekalian, dia tidak kekal. Sifat dunia semakin hari semakin menghina kita. Menghina ni maknanya dia tak mahu kita yang nak dunia. Dunia tak mahu kita. Dunia, adik sekalian, kita nak kita nak makan, ni tak boleh. Akhirnya kita bukan penduduk sini, kita tak boleh duduk lama. Saya banyak kali sebut tentang yang mana kita bukan penduduk laut dan kita tak boleh menyelam lama, betul tak? Boleh duduk sejam dalam laut. Maksudnya tak boleh dah. Tuan-tuan makanlah suplemen apa ke, tuan-tuan bersenam macam mana pun, kita bukan penduduk sini. Sampai masanya badan kita dah tak boleh serasi dengan dunia ni. Akhirnya kita makin lemah. Akhirnya kita akan kembali ke rahmatullah. Kerana dunia ni bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita kat sana. Dunia ni bukan tempat masa depan kita akhirat. Betul hadirin sekalian, orang mukmin yang sedar perkara ni, maka dia akan segera balik kepada Allah Taala. Ada orang yang bila dah berusia pun masih tidak sedar pun ada. Tapi alhamdulillah tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Taala beri kesedaran pada kita tentang banyaknya tanda-tanda kematian yang ada dalam diri kita.
Nombor satu, tanda kematian itu bila mana kawan-kawan yang seumur dan sebaya kita telah pun meninggal dunia. Itu tanda-tanda kematian. Maknanya kalaulah kawan-kawan kita yang sebaya dengan kita dah meninggal dunia, mereka boleh balik, kenapa kita tak boleh balik? Kerana kita pun akan balik menyusul. Ini dia, cuma tunggu giliran je. Bukan angka cabut, bukannya Allah, bukan angka giliran, tunggu cabutan. Kalau tunggu giliran, mungkin ketuk kelah dulu. Kalau tunggu giliran mungkin yang berumur dulu, ayah dulu, abang dulu. Tapi dah, ya, tunggu masanya. Bila cabut nama kita tu, baliklah kita pada Allah Ta'ala. Jadi balik ni tuan-tuan, kita nak balik bukan tangan kosong, kita nak balik berbekal. Ya, orang rugi tuan-tuan, orang yang pagi petang siang malam bermati-matian untuk perkara yang tidak, ya, boleh bawa ke negeri akhirat. Dunia adalah semua yang bila mana kita mati tak boleh bawa. Akhirat lah semua yang bila mana kita mati kita boleh bawa. Ini sekalian harta yang kita kumpul hari-hari, pagi petang siang malam. Mungkin selama ni fokus kita lain, tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita faham tentang fokus. Dulu kita fokus nak kaya, dah kaya. Dulu fokus nak kahwin, dah kahwin. Dulu fokus nak dapat anak, dah ada anak. Dulu fokus nak beli tanah, dapat tanah. Lepas tu nak apa lagi dalam hidup ni? Kita boleh dapat apa pun yang kita nak, tetapi tuan-tuan, apa lagi? Contohnya kan, kita sekarang ni tengah plan kita nak buat homestay. Tuan-tuan boleh buat, dan akhirnya dah siap homestay. Okey, lepas tu nak apa lagi? Kita bukan selamanya nak duduk di dunia ni tuan-tuan. Dunia ni kita bukan boleh duduk 1000 tahun. Dia akan ada sampai masa kita akan duduk di garisan penamat. Kerana bila mana kita naik dalam hidup ni tuan-tuan, bila mana kita naik kereta, ya, bila dah nak sampai ke garisan penamat, kita sepatutnya semakin perlahan. Bukan semakin kita memecut. Ini dia. Ya, memecut tetapi pelan. Ya, sampai dah nak sampai masa pelan. Memecut tu maksudnya kita dah tahu kita dalam perlumbaan kita menuju Allah Ta'ala. Ya, bila kita nak menang, dan pecut lah. Maknanya kita dulu dah banyak tertinggal. Ya, dah tak ada, kurang baca Quran ke, kurang solat ke, tertinggal sembahyang ke. Sekarang pecut, sekarang tengah pecut. Bila dah nak sampai, kita mula pelan-pelan. Pelan dari sudut apa? Pelan dari sudut dunia kita. Jangan lagi kita terlalu sibuk dengan dunia sampai kita lupa akhirat kita. Ini dia. Kerana tuan-tuan, sebahagian di antara kita, ya, yang mana rezekinya Allah Ta'ala dah komplitkan, lebih kurang ada yang dah 80%, ada yang dah 90%. Kerana tuan-tuan di sekalian, seorang itu tidak akan mati sehingga Allah Ta'ala sempurnakan rezeki dia. Ya, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang itu rezekinya dah 99%, 1% lagi. Dia dapat je 1%, meninggal dia. Allah Ta'ala tidak akan matikan seorang sehinggalah Allah Ta'ala sempurnakan rezeki dia. Setiap orang ni yang depan saya dan saya sendiri, tak tahulah berapa persen yang Allah Ta'ala dah bagi dah. Ini dia. Mungkin saya dah 80% ke, tinggal 20%. Mungkin saya dah 90% ke, mungkin saya dah 99% ke. Hari ni saya mati ke. Setiap orang ada rezeki. Ada orang, ya, yang mana rezeki dia mungkin baru 50% Allah Ta'ala bagi. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 50. Rupanya dia hidup sampai 100 tahun. Ini dia. Jadi sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka setiap orang Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki dia tidak akan mati sehinggalah, ya, komplit rezekinya Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebab itu soal rezeki tuan-tuan, soal dunia kita tak perlu bimbang. Ya, tapi kita jadikan harta dunia yang kita kumpul pagi petang siang malam ini untuk menjadi jambatan akhirat. Inilah yang kekal sebenar. Banyak kali saya sebut dalam kuliah saya betapa harta kita yang sebenar cuma 3. Yang pertama yang kita sempat makan, yang kedua yang kita sempat pakai, yang ketiga yang kita sempat infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain semua tuan-tuan, itu hanya apa dia? Itu hanya tipu daya, itu hanya sumber kekecewaan, itu hanya sumber kelelahan, kepenatan. Kerana apa dia? Kerana harta dunia dia beban. Sesiapa yang mengumpulkan harta dunia, dia sedang menambahkan beban dalam hidup. Pertama, beban untuk mati. Yang kedua, beban di dunia. Beban nak mati. Sebab apa tuan-tuan? Mana lagi mudah? Orang yang dah pindah harta ke negeri akhirat, ataupun orang yang tak kala mana malaikat nak datang, mati, pemutus segala nikmat, maka hartanya banyak di dunia. Harta di Kelantan, harta di Terengganu, harta di Johor, harta di Petaling Jaya, harta di Putrajaya, harta di Cyberjaya, harta di Bestari Jaya, semua jaya-jaya semua dengan. Ya, dia nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apa dia? Berat. Sebab apa dia? Pagi petang siang malam sibuk mengejar harta, akhirnya baru dia tahu 10 sen pun tak boleh bawa masuk kubur tuan-tuan. Dalam akaun ada 40 juta, 10 sen pun tak boleh bawa masuk kubur. Akhirnya selama ni yang dikumpulkan itu hanya beban dalam hidup.
Dia penat yang akhirnya tak dapat apa yang dipenatkan, sibuk yang dia tak dapat apa yang disibukkan. Akhirnya tuan-tuan menyesal yang tidak ada gunanya, kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada bekal. Betul hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam hidup dunia ni beban. Siapa yang ada dunia dengan tak ada, orang yang tak ada dia ujian. Tapi orang ada lagi besar ujian. Mana dia? Banyak kali saya sebut tentang apa dia? Ya, Haji, kenapa datang masjid jalan kaki tu dia? Anak kita pakai, kata nak pinjam seminggu, dah 3 bulan tak ada pulang-pulang tu dia. Saya pergi kuliah muslimat, "Cik, kenapa jalan kaki? Motor cucu pakai buat rempit." Allahuakbar. Ini dia. Yang tak ada motor jalan kaki, yang ada motor jalan kaki juga. Padahal motor ada tu. Sebab apa dia? Ini dia ujian. Orang ada dengan tak ada, tuan-tuan. Yang ni tak ada duit, yang ni ada duit tapi kena scam. Mana lagi pedih? Ada duit kena scam ke memang tak ada duit? Dia. Tak ada duit memanglah Allah susah Ustaz, tak ada duit. Itu dia. Betul tuan-tuan, jangan kita melihat Allahumma salli ala sumat dunia ini dalam kacamata kita, tapi melihat dalam kacamata agama. Ya, tuan-tuan nak tahu gaji kita ni kalau dapat untung ke tak? Kan kita bila mana kita berniaga, bila kita sale tinggi, wah untung. Ya, tahun ni untung. Ini dia. Ya, kita apa pun dapat kita rasa untung, nanti dulu. Untung ni, apapun nikmat yang kita dapat, dia boleh ditukarkan pada nilai yang amat bernilai, iaitu nilai akhirat. Itu apa dia? Bila mana Allah Ta'ala bagi masa lapang, masa kita guna baca Quran, untuk semayang duha, pergi kuliah, beruntung. Allah Ta'ala bagi harta, lebih harta tu ya, kita gunakan untuk infak kerja Allah Ta'ala. Saya ceramah di Sijangkang, ya, AJK bagi tahu ustaz, kami di masjid ni tak pernah bayar elektrik tu dia. Apa tak bayar elektrik? Sebab ada orang kaya-kaya kat Sijangkang ni yang bayar tu dia. Kami sendiri AJK tak tahu siapa yang bayar. Dia melalui orang tengah je. Tanya orang tengah siapa bayar, dia kata hamba Allah je dia. Ini dia. Mudah-mudahan di Sungai Lang Baru ni adalah orang kaya-kaya Sungai Lang Baru yang akan bayar duit elektrik masjid ni. Sebab kadang-kadang orang kalau dah kaya, kadang-kadang kalau setakat bayar elektrik tu berapa sangat dia. Baru ni saya tengok di media masa, ya, media sosial, orang kaya tak kaya orang ni, dia punya baju harga 250,000 tu. Baju harga sebiji rumah. Ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada setengah orang memang duit banyak tapi tak tahu nak bawa pergi mana. Jadi mengarut dah ada. Kerana harta tuan-tuan, macam mana pun tetap akan habis dengan 3 perkara. Pertama, harta ini dia akan habis dengan apa dia? Dengan benda baik. Yang kedua, harta ni akan habis dengan benda-benda mengarut. Benda-benda mengarut, mana dia? Macam-macam lah. Elok engineer ataupun kita kata kelang tu dah buat kereta tu elok dah. Tukar itu, tukar ini, tukar itu, tukar ini. Beli kereta second 30,000, renovate 100,000. Ada? Ini dia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak beritahu hadis tuan-tuan, harta tak akan habis. Yang ketiga, harta akan habis dengan apa dia? Dengan musibah. Musibah. Demam apa semua, pergi klinik apa semua, berapa ni? 150 kata dia. Mahalnya kata dia. Tak apalah, nak buat macam mana, kena bayar juga. Masuk KPJ kena berapa? 8,000 satu hari. Mahalnya, nak bayar juga. Ini dia. Bumbung bocor kena ganti, bayar juga. Macam segaya. Ya, kawan baik depan rumah nak pinjam duit, anak nak pergi sekolah dekat UK, pinjam 40,000, kita pun bagi. Ya, janji nak bayar bulan depan, dah 100 bulan depan tak bayar, habis juga. Ni tuan-tuan, harta kumpul lah banyak mana, habis juga. Jadi kita lebih tenang, harta kita habis untuk kejar Allah Ta'ala berbanding apa dia? Benda-benda yang mensia-siakan. Tuan-tuan hadis sekalian, benda yang paling mahal ni adalah apa dia? Waktu. Bukannya duit. Ini dia. Kerana mungkin kita ada duit, tapi bila mana kita dah mati, kita dah tidak ada punya waktu lagi untuk kita sedekahkan. Ini dia. Selagi mana kita ada waktu sekarang ni, ada harta kita infakkan. Kerana tidak ada kerugiannya, dan kita akan sentiasa tenang, kita akan sentiasa lapang, dan kita akan sentiasa apa dia? Kita akan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mana menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda Allah Taala sayang pada dia. Allah Taala kalau sayang pada seorang, Allah Taala jadikan dia hartanya sikit atau banyak, dia boleh infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah Taala tak sayang pada seorang, Allah Taala jadikan harta dia sikit atau banyak, dia jadi orang bakhil, kedekut, dilupa hakikat harta tuan-tuan bukan dia punya, Allah Ta'ala yang bagi. Ini dia, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala perhati seorang-seorang. Yang ni bagi tanah, yang ni bagi kebun, yang ni bagi rumah, yang ni bagi harta, bagi kekayaan, tapi dia lupa pada Allah Ta'ala. Dia gunakan harta untuk lupa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan di sekalian, ya,
Kita ada anak, lupa pada kita, sakit hati tu tuan-tuan, tak telefon lama dah. Ya, ada anak yang mana apa dia, kadang-kadang bila mana kita panggil tak menyaut. Mana dia? Ada yang kurang hajar lebih lagi, 30 tahun kita bagi makan, bagi minum, pergi daftar tadika, daftar sekolah rendah, daftar sekolah menengah, hantar pergi universiti, 2-3 pagi bangun, hantar pergi Bentong, hantar pergi Kuala Kangsar, daftar MRSM, daftar itu, daftar ini, masuk U, macam-macam. Ya, hantar duit kerja, duit macam bank. Dia tak tahu kita pinjam duit, kita susah apa semua, meleleh air mata kita di malam hari nak fikir, nak bayar itu, bayar ni. Sebab setiap orang, ibu ayah sekalian, saya percaya, sekaya dan sesenang apa kita pernah duduk zaman susah. Tak ada orang senang aja. Dia ada zaman, walaupun di bisnes hebat, tapi dia ada masa sesak dia. Dia ada masa susah dia Allah Ta'ala uji. Pasal kadang-kadang fikir nak pinjam siapa apa semua. Jadi ujian-ujian ini telah berlalu. Tetapi mengenangkan anak kita, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita yang diuji dengan anak, sehingga apa dia? Anak kita tinggi suara, kita panggil tak menyaut, ya, kita marah sikit lari rumah, dia punya koyak, dia punya pedih tu Tuhan saja yang tahu, ya Allah. Ini dia. Kita panggil dia, ya, saat dia buat tak tahu je dia. Ini dia, suruh sembahyang tak, dia buat tak tahu. Tuan-tuan, pedihnya kita telefon anak kita, dah angkat, lepas tu dia pergi matikan. Oh, pedih dia. Ya, tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita daripada kita lahir. Ya, kalau kita cuma bagi makan, pakaian, tempat tinggal pada anak kita, tetapi Allah Ta'ala bagi penglihatan, pendengaran, boleh bagi berjalan, boleh bagi bangun, boleh bagi berdiri, boleh bagi duduk, boleh bagi ke sana kemari, macam-macam rezeki, keluarga, mak ayah, adik-beradik, tempat tinggal, pekerjaan, banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala panggil hayya ala salah, kita buat tak tahu, duduk rumah, tuan-tuan. Ini dia. Kita tak menyaut. Lebih-lebih lagi ada yang tak solat pun, tuan-tuan. Agak Allah Ta'ala marah ke tak marah, tuan-tuan? Kalau kita rasa marah anak kita tak mengenang jasa, khianat, apa lagi, tidak menghargai, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Kita bagi pada anak kita, Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi pada kita lagi banyak, tuan-tuan. Mana dia? Lepas tu hadirat yang dikasihi sekalian, orang ada sifat malu. Dia malu pada Allah Ta'ala, ya Allah, banyaknya rezeki pada yang kau beri pada aku, tiba-tiba aku nak lalai padamu, ya Allah. Betul hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya. Orang mukmin dia sentiasa melihat apa yang dia dapat itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Dia malu. Dia tengok harta yang dia dapat ni, tengok Palestin, ya, di Gaza misalnya, tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum di sana berlaku pembunuhan beramai-ramai. Ya, mereka mensasarkan orang awam yang tidak bersalah. Nampak je orang berjalan, tembak, kepala pecah. Ini dia. Ya, ditanam hidup-hidup. Yang terbaru tanam hidup-hidup. Ya, dia gali satu lubang, dia letakkan penduduk Palestin yang tidak bersalah, kemudian dikambus. Ini dia. Ada yang hospital ditolak dengan bulldozer, rata je. Orang dalam tu habis, hancur semua. Hidup lagi orang dalam tu. Hospital tu rata, ditolak. Ini dia. Tolak je. Hidup-hidup. Diratakan hidup-hidup. Ya tuan-tuan. Disaksikan oleh satu dunia. Tapi semua bisu. Mana negara Islam, mana pemimpin Islam, mana orang-orang kaya Islam. Ini dia. Ini sekalian, semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Tak kala mana orang Islam, ya, kita buat tak tahu. Kita buat kempen boykot, ramai orang yang mana apa dia, ramai orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata tidak ambil cakna. Hari ni kita dah mula kita kata dah tak pandang dah Palestin, ramai dah, ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ada kesedaran alhamdulillah. Tapi yang tak ada kesedaran, saya bangkitkan kembali kesedaran ini supaya kita cakna. Ini dia, kita simpan ataupun sentiasa meletakkan doa kita. Walaupun kita tak boleh nak pergi sana, tuan-tuan. Tuan-tuan, perjuangan kita di sini lebih berat daripada perjuangan di Palestin. Perjuangan di Palestin, mana-mana peluru yang kena di kepala orang Palestin, mereka telah selesai perjuangan. Dan perjuangan kita masih jauh, membesarkan anak-anak kita dalam suasana agama. Ini dia, perjuangan kita berat, tuan-tuan. Kita nak membesarkan keluarga kita, isteri kita dalam suasana agama, rumah kita nak hidupkan dalam suasana agama, kampung kita suasana agama. Agama yang bukan sekadar kita melihat sembahyang 5 waktu, di rumah anak-anak sembahyang, bukan sekadar itu, boleh puasa, zakat. Ya, itu agama Islam. Tetapi dari sudut maksud dia. Hari ini tuan-tuan, pada luaran
pada pakaian kita beragama, tapi dalaman kita tuan-tuan, ini dia, kita sembahyang kita lalai. Ini dia, kita sembahyang kadang-kadang kerana apa dia? Kerana mengikut aliran. Ya, kita kata ada orang yang mana hidup ni bagaikan apa dia? Bagai kayu dicampakkan di dalam sungai. Dia ikut je aliran air tu ke kanan, ke kiri. Oh, kenapa pergi masjid? Ustaz, saya pun dah berumur, saya pun tak ada nak pergi mana, dah pencen apa semua. Saya dah tak ada, kalau hari Sabtu je ni ada orang setengah kerja, pagi pergi kerja. Saya pergilah kuliah, dengarlah kuliah, tak ada buat apa. Ini dia, ada ikut aliran je. Ini dia. Nanti, Ustaz, kalau saya tak pergi kuliah nanti orang kata saya ni, orang WhatsApp dia, Haji hidup lagi dah. Oh, dia. Dia. Haji kat mana dia? Dia. Jadi saya datanglah, nanti orang ingat saya ni tak datang pula. Dia. Ada orang datang sebab macam-macam. Tapi tuan-tuan ni sekalian, hari ni perjuangan kita di sekalian, perjalanan kita adalah kita nak dapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tinggi. Pandangan makhluk, sedekah nak dapat pujian. Ini dia, sembahyang nak tunjuk pada orang yang kita sembahyang. Baca Quran nak tunjuk yang kita ni baca Quran. Pergi kuliah nak tunjuk yang kita pergi kuliah. Nak dapat tempat di hati masyarakat. Dalam ramai-ramai ada 40, 50, 100 orang nampak kita pergi kuliah, nak tempat. Ni satu perjuangan. Satu perjuangan yang mana setiap langkah tindakan kita nak Allah Taala nilai kita, bukan makhluk. Ini benda yang besar. Bila mana kita sedekah, tuan-tuan, kita lebih suka, tuan-tuan, sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan, orang baik sampai satu tahap dia menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kebaikan seperti mana dia menyembunyikan kejahatan. Tentang kalau orang tanya, Haji ke yang patahkan paip, padahal kita, bukan saya je dia. Ini dia. Macam itulah orang soleh, orang alim, orang yang buat baik. Bila mana Haji ke yang sedekah tu, yang kapet ni, bukan saya, orang lain kot dia. Kalau boleh, kita nak sembunyikan kebaikan kita, nak jaga hati kita supaya apa dia? Supaya takut datang ujub, riak, takabur. Ni betul, Haji yang sedekah kapet tu. Bukan kapet je. Ni shilling-shilling. Tu dia. Apa luar-luar tu semua tu saya yang sedekah tu. Garas-garas tu semua saya sedekah. Kalau boleh nak tunjuk, nak bagi tahu kat orang yang kita ni buat baik. Orang mukmin ni tuan-tuan, dia begini. Konsep macam ini. Kita buat baik tuan-tuan, diam-diam lama-lama orang tahu juga. Sama ada hidup atau mati. Berapa ramai orang yang bila dah mati baru tahu cerita dia. Rupanya dia tiap-tiap bulan ada orang cerita, orang ni, tahu tak orang ni, saya ibu tunggal, dia tiap-tiap bulan bayarkan sewa rumah saya. Ini dia. Akhirnya orang tahu juga. AJK pun mula bagi tahu. Kalau nak tahu, arwah ni lah yang bayar elektrik di masjid ni daripada dia muda sampailah dia meninggal dunia. Ini dia. Akhirnya benda ni buat baik, diam-diam lama-lama tahu juga. Macam tu benda jahat. Benda jahat diam-diam lama-lama orang tahu juga. Sebab dunia ni tuan-tuan sekalian, kita tak boleh sembunyi. Dia semua dalam pengetahuan Allah. Kita boleh sembunyi, tapi Allah Ta'ala kalau nak buka sesuatu tu boleh bila-bila, anytime. Hadirat ni sekalian, tuan-tuan tahajud tiap malam pukul 3.30 pagi, daripada muda sampai tua, walaupun tak ada orang nampak, tapi akhirnya orang tahu juga. Macam mana tahu tu? Adalah. Ini dia. Pergi datang. Memang hari 3.30 pagi dekat masjid ni ibadalah orang musafir apa-apa. Nampak. Akhirnya ada juga. Akhirnya akan tersebar juga benda tu. Benda baik diam-diam akhirnya tahu juga, benda jahat diam-diam akhirnya tahu juga. Itu hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perjalanan hidup kita ni adalah perjalanan yang panjang. Tuan-tuan. Di dunia ni tuan-tuan sekejap je. Kerana apa dia? Bila mati dia ada perjalanan. Duduk dalam kubur ada perjalanan. Berdiri di mahsyar ada perjalanan. Nak tunggu hari penghisapan 70 tahun perjalanan. Hari perhitungan perjalanan. Tuan-tuan, titian sirat perjalanan ribuan tahun perjalanan. Tuan-tuan, hidup ni sebuah perjalanan. Jadi sekalian, maka nombor satu yang kita nak kejar dalam hidup ni adalah apa dia? Nombor satu adalah pandangan Allah. Yang kedua yang kita nak kejar adalah apa dia? Pengampunan Allah. Tak guna kita hidup berapa tahun pun, akhirnya kita dihumban dalam neraka Allah. Jadi kita nak pengampunan Allah Ta'ala. Kita nak hari-hari taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Ta'ala. Bersatu, tinggalkan maksiat. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, benci akan maksiat yang kita lakukan, akan dosa kesilapan yang kita lakukan. Kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat maknanya pulang kepada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang nak tenang dalam hidup, hendaklah dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita nak kejar keberkatan dalam hidup. Selama ni mungkin ada di kalangan kita yang ada income besar. Ini dia. Tapi dengan jalan yang salah.
ya, dengan jalan riswah, dengan jalan apa lagi, dengan jalan kita meniaga dalam keadaan yang tidak jujur, ya, dan berbagai lagi yang akhirnya kita dapat keuntungan tetapi tidak ada keberkatan. Akhirnya dia meragut kebahagiaan. Sesiapa yang tidak ada keberkatan dalam hidup, maka dia diharamkan kebahagiaan, ketenangan. Dia ada rumah yang besar tapi dia tak boleh beli kebahagiaan duduk dalam rumah. Dia boleh ada kenderaan yang mewah tapi dia tak boleh beli bahagia duduk dalam kereta. Dia ada pilam yang empuk tetapi dia tak boleh beli nyenyaknya tidur. Dia boleh sembahyang macam orang sembahyang tapi dia tak boleh beli khusyuk dalam solat. Dia boleh baca Quran tapi dia tak boleh beli bahagia baca dalam Quran. Keberkatan ni mahal, tuan-tuan. Akhirnya kita mula cari nilai dalam hidup. Rupanya nilai yang hidup bukan kaya, nilai yang hidup bukan jawatan. Berapa ramai orang yang pernah berjawatan, akhirnya hari ini bukan lagi berjawatan. Berapa ramai orang yang mana dulunya berharta, hari ini tinggal nama. Ni kilang kicap siapa punya? Arwah dah. Ni rumah besar 4 tingkat siapa punya? Arwah dah. Ni tanah-tanah kebun-kebun ni 100 hektar siapa punya? Arwah dah. Berapa ramai orang yang mana dulunya ada harta, akhirnya telah kembali pulang pada Allah Ta'ala, pada Sang Pencipta. Orang ada jawatan habis, orang ada pengaruh, pengikut, ya, seramai apa pengikut kita. Bila kita mati, kita seorang bawa diri, tuan-tuan, dengan amalan-amalan yang ada dari sekalian. Ya, yang ketiga kita nak kejar dalam hidup ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan, tanpa kasih sayang Allah Ta'ala kita bukan sesiapa. Ini dia. Ya, jadi sekadar itulah perkongsian saya pada pagi ini hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang sikit itu memberi manfaat untuk kita bersama berfikir dan menilai tentang perjalanan hidup kita masih panjang, dan perjalanan dunia ini penentu untuk berjalan di akhirat. Siapa yang masih berkira-kira untuk balik pada Allah Ta'ala, bertaubat, tuan-tuan, kita kena ingat penangguhan ini menyebabkan kehidupan kita semakin berat. Dan pokok bila mana kita tak cabut hari ini, semakin hari semakin akar ini mencengkam, semakin payah. Mesti kita kata yang jabutlah itu pokok kelapa degan tu, baru je tumbuh. Itu dia. Kalau cabut masih ringan. Tapi kalau dah 3 tahun nak cabut pakai apa? Kena pakai mesin lah. Nak cabut pakai tangan dah tak boleh dah. Betul tak? Dosa. Bila mana kita biar makin payah dalam hidup untuk kita bebaskan. Itu hadirin sekalian, jangan bertangguh dalam apa perkara, ya. Tuan-tuan dapat pagi, jangan tunggu petang untuk buat baik. Tuan-tuan dapat hari ini, jangan tunggu besok. Ada tangan, ada rezeki di tangan untuk kita infakkan. Hari ini kita infak, besok belum tentu hidup. Ada waktu duha untuk kita sembahyang duha, hari ini kita sembahyang, besok belum tentu hidup. Ada zuhur azan nanti, kalau ada peluang untuk sembahyang zuhur berjemaah, hari ini pergi, kerana besok belum tentu hidup. Dapat pagi jangan tunggu petang, dapat malam jangan tunggu besok. Kerana apa dia? Kerana setiap orang Allah Ta'ala beri peluang hidup yang tak sama, nikmat waktu yang tak sama, dan pastinya semua akan ada penamatnya. Maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, yang baik datang daripada Allah ke mata diri saya. Mari kita akhirkan pertemuan ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak, ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa-dosa kami yang besar, ya Allah. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar, ya Allah. Ya Allah, apilah itu, ya Allah. Apilah itu pun kami tak sanggup menahan panas, ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya azab siksaan api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bedah tangan ini, ya Allah. Kami bedah tangan ini, ya Allah. Ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang yang keliling pinggang itu, ya Allah. Ya Allah, kami bedah tangan ini yang ada konflik dengan keluarga, ya Allah. Berilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Kami ada masalah anak, berilah anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak yang saleh, salehah, penyejuk mata buat kami, ya Allah. Yang akan pimpin kami ke Jannatul Firdaus-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bedah tangan ini, ya Allah. Kami bakal jenazah, ya Allah. Saat mana kematian kami mula sampai, sudilah anak kami yang paling saleh untuk uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk, ya Allah, seterusnya kafankan kami, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Ya Allah, di mana, ya Allah, kami ingin disalatkan, ya Allah. Mudah-mudahan anak kami yang paling saleh lah yang salatkan kami, ya Allah. Di mana kami diiringkan
ke dalam kubur nanti ya Allah, anak-anak kamilah yang akan mengiringinya ya Allah. Jika mana kami ditinggalkan, langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya yang menemani itu doa daripada anak-anak kami yang tidak melupakan kami ya Allah. Adalah yang menemani kami itu Al-Quran yang kami pernah baca ya Allah, zikir-zikir dan amalan sedekah yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami tak akan lama duduk di sini ya Allah. Kejap lagi kami akan pulang ke perkampungan halaman kami, akhirat kekal nan abadi ya Allah. Kami akan tinggalkan isteri dan anak kami ya Allah. Kami akan tinggalkan harta-harta ya Allah. Kami akan tinggalkan segala-galanya ya Allah. Ya Allah, apa yang kami miliki saat ini ya Allah, kami akan tinggalkan. Kami akan berseorang diri ya Allah. Ya Allah, temankanlah kami ya Allah. Bantulah kami di dalam kubur nanti ya Allah. Wahai Allah, ketika mana ya Allah di mahsyar nanti ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar disegerakan hisab kami ya Allah. Ketika mana meniti di titian sirat nanti ya Allah, segerakanlah kami ya Allah untuk kami ya Allah melewati titian sirat itu ya Allah. Tak kala mana ya Allah timbangan amal nanti ya Allah, ya Allah beratkanlah timbangan baik kami ya Allah. Tak kala mana buku catatan diserahkan nanti ya Allah, berilah ya Allah di tangan kanan kami ya Allah. Wahai Allah, sebanyak mana pun dosa kami ya Allah, seburuk mana kami ya Allah, sehina apa pun kami ya Allah, sekeji apa pun kami ya Allah, sudilah pandang kami yang hina lagi lemah ini ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Pada siapa lagi kami mohon mengadu dan minta pengampunan ini ya Allah. Pada pagi yang baik ini ya Allah, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami yang telah meninggalkan kami tahun demi tahun, bulan demi bulan ya Allah. Kami rindu saat belai manjanya pada kami ya Allah, ciumannya bertalu-talu di pipi ini ya Allah. Wahai Allah, kami rindu saat mana ibu ayah kami suapkan nasi ke dalam mulut kami itu ya Allah. Pelukkan erat itu masih kami ingat pada saat ini ya Allah. Kami terkilan ya Allah, kami gagal menjadi anak-anak yang baik ya Allah. Kami pernah ya Allah meninggikan suara ya Allah. Kami pernah ya Allah menengkingnya ya Allah. Kami pernah ya Allah menghentakkan kaki kami ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami ya Allah, sehingga berderai air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Wahai Allah, dosa-dosa inikah yang menyebabkan anak-anak kami tidak mendengar kata ya Allah. Dosa-dosa inikah yang menyebabkan rezeki kami menjadi sempit ya Allah. Dosa-dosa inikah yang menyebabkan hilang ketenangan dan kebahagiaan ya Allah. Andai dosa-dosa yang banyak ini ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa pagi ini penebus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah, jadikan ibu ayah kami ya Allah, letakkan mereka di kalangan para salihin dan syuhada ya Allah. Haramkan api neraka daripada menyentuhnya ya Allah. Wahai Allah, kami berdatangan ini ya Allah, kami mohon bantulah saudara seagama kami di Palestin sana ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan pada mereka ya Allah. Ya Allah, kesusahan yang tidak mampu diperkatakan ya Allah, bagaimana yang mereka boleh menghadapi ya Allah, Engkau saja yang tahu ya Allah. Ketika mana mereka susah ya Allah, ya Allah, lebih 3 bulan ya Allah mereka tidak ada air ya Allah, mereka tidak ada elektrik, mereka tidak ada makanan ya Allah, mereka tidak ada tempat tinggal ya Allah. Sedangkan kami ya Allah mengecapi nikmat yang banyak ya Allah. Wahai Allah, nikmat apa lagi ya Allah yang kami ya Allah sentiasa kami tidak mensyukuri ya Allah. Wahai Allah, berilah ya Allah, bantulah kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati ya Allah. Bantulah kami ya Allah sentiasa untuk kami ingat padamu ya Allah dan bersyukur di setiap nikmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan di sekalian, seperti biasa siapa yang nak dapatkan madu di belakang nanti ada madu, tuan-tuan boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun. Siapa yang ada batuk sesama, gout, cimanis darah tinggi dan sebagainya, boleh ambil je dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.